Assalamualaikum. Hari ni aku nak review smartphone Google Pixel 3. Okey, smartphone ni dirilis pada tahun 2018. Tahun yang sama, iPhone merilis handset iPhone XR dan juga iPhone XS. Aku beli handset ni bulan 10 tahun lepas. So, sampai hari ni dah 8 bulan aku menggunakan handset ni. Harga masa aku beli bulan 10 tahun lepas ialah 1399 dekat Halo Mobile KL untuk second hand dan kemudian aku top up 100 untuk aku dapatkan charger yang ni, power delivery charger. Dia tak panggil fast charger untuk Google ni dia panggil power delivery charger. So dengan kabel USB-C, USB-C to USB-C yang ni, dan juga yang ni USB-C to 3.5mm untuk earphone punya. So total harga masa aku beli tu semua total RM1,499. Okey, jom kita pergi pada spesifikasi handset ni. Menggunakan prosesor Snapdragon 845, prosesor flagship pada tahun 2018. Dan prosesor ni masih lagi lebih power daripada prosesor Snapdragon mid-range yang ada sekarang seperti 720. Kemudian RAM 4GB, screen hanyalah 5.5 inci. Internal memory 64, so yang ada dengan aku ni adalah 64GB dan ada juga yang 128. Kemudian tak ada memory card slot, internal memory sahaja. Okey, single camera di bahagian belakang. Korang boleh tengok kat sini. Kemudian handset ni untuk kamera dia ada OIS So untuk OIS ni adalah Optical Image Stabilizer. So guna untuk masa ambil video supaya tak ada shake Sensor kamera menggunakan sensor Sony. Fingerprint di bahagian belakang. Ini rupa dia. So color flat kat sini dan color kilat di bahagian atas ni, logo Google. Ada warna, maksudnya untuk Google Pixel 3 ada warna putih, hitam. Alright. Kemudian tadi kamera belakang. Kamera depan ada dual selfie kamera So dekat atas ni ada dua kamera. Kemudian dual speaker. Speaker dia ada di bahagian atas dan bawah untuk telefon ni. Stereo speaker, dual speaker. Tak ada 3.5mm jack untuk earphone. Tak ada sekeliling dia. Di sebelah sini ada volume button. Kemudian ada di sebelah atas ni ada untuk lock, power button bahagian ni. Seterusnya USB-C untuk charger menggunakan USB-C. Mungkin tak nampak semua gelap. Fingerprint tadi di bahagian belakang. Ada support wireless charging, tapi wireless chargingnya slow sahaja. Dan baterinya berkapasiti 2950 mAh sahaja. Dan dia punya SIM menggunakan nano SIM, single nano SIM, dan juga satu lagi SIM yang disupport ialah eSIM. So kalau korang ada dua nano SIM, korang tak boleh pakai dekat handset ni. Satu untuk eSIM dan satu untuk nano SIM. Seterusnya kita pergi pada kelebihan smartphone ni. Okey, so apa yang aku bagi tahu ni hanyalah berdasarkan aku punya pengalaman sahaja dan juga berdasarkan aku punya pendapat aku lah. Alright. So yang pertama yang aku suka pada handset ni adalah dia punya selfie camera. Kenapa aku suka sebab dia ada ultra wide. So ini yang biasa. Dan kalau ultra wide, so nampak ada beza kan. Ini yang biasa punya. Dan ultra wide. So untuk group foto memang best lah sebab kita boleh adjust. Dan dia punya satu lagi kelebihan, dia punya kamera selfie yang biasa ni, bukan yang ultra wide yang biasa tu ada autofocus. Kalau korang boleh nampak dia macam blur kan.
sebagai autofocus. Okey, dia ada autofocus di bahagian depan ni. Okey, nampak? Okey. So itu antara dua kelebihan. Okey, ultra wide. Alright. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya speaker. Okey, speaker dia bagi aku agak kuat speaker dia. Kita try pasang sebab dia ada dua speaker atas dan bawah. Kalau compare dengan iPhone XR tu, aku rasa mungkin dia punya speaker lebih kuat sikit lah. Yang ketiga, okay, yang ketiga mungkin kelebihan dia adalah dia punya update dia punya OS dia. Google beritahu dia bagi 3 tahun. Okay, mungkin dia akan support sampai 11 atau 12. Kemudian antara yang aku suka yang lain ialah dia punya kamera dia. Kamera dia bagi aku puas hati lah. Antara yang paling best ialah dia punya night sight. Okay, dia punya night sight ni kalau untuk ambil gambar malam antara yang terbaik lah bagi aku. Dan dia ada mod astrofotografi untuk siapa-siapa yang minat pada ambil gambar bintang ke. Yang lain kelebihannya kamera dah okey. Satu lagi adalah dia punya OS yang clean sebab untuk handset ni dia menggunakan pure Android punya. Okey. Dia handset ni dia macam iPhone tapi version Android punya. Dia lebih kurang macam tu. Dan handset ni bila korang dapat, dia memang semua benda dia memang basic sahaja. Software yang ada kat dalam, application yang ada kat dalam, dan kebanyakannya korang kena install. Itu maksud dengan pure Android tu. Apa yang aku faham lah. Alright, sorry kalau silap. Okay, itu adalah dia punya kelebihannya bagi aku. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada kelemahan. Okay, apa yang aku tak berapa minat pada handset ni dan aku rasa mungkin ia adalah kelemahan pada handset ni. Yang pertama ialah dia punya design dia. Korang boleh tengok di bahagian depan dia punya screen. Okay, bezel di bahagian atas dan bezel di bahagian bawah agak tebal. Untuk tahun 2018, design ni agak ketinggalan sebab pada tahun 2018 kebanyakan handset dia punya screen dia dah majority handset dah full screen tu. Dia hanya dia tinggal notch je kat atas. Okay, yang ni masih lagi ada bezel besar kat atas dan bawah. Tapi sebenarnya apa yang ada dekat bawah dan atas adalah dia punya speaker. Okey. Kat sini lah dia punya speaker, front speaker. Atas dan bawah. Okey, bukan yang bawah ni. Kebanyakan handset yang ada dekat pasaran sekarang ni dia punya speaker kat bawah ni. Ini tidak, ini bahagian depan. So kalau korang tengok movie dan sebagainya dia tu ke depan. Okey, itu yang pertama, dia punya design. Yang kedua ialah okey, dia punya kamera di bahagian belakang. Hanya ada satu sahaja. Mungkin memadai bagi setengah pengguna. Tapi pada tahun 2018, kebanyakan pengeluar lain dah guna dual kamera. Okay. Dan ada yang guna 3 kamera. Ada yang menggunakan zoom kamera dan ada yang menggunakan ultra wide dan sebagainya. Okay, bagi yang tak kisah, so tak ada masalah menggunakan single kamera. Okay. Cuma pada setengah situasi mungkin kita ada memerlukan untuk ultra wide dan seterusnya. Ini paling yang tak best ialah dia punya bateri sangat-sangat kecil. Untuk tahun 2020 memang seriously kecil. Sebab apa? Hanyalah 2950, tak lebih 3000 pun. So untuk penggunaan seharian aku boleh bagi tahu purata masa aku guna handset ni aku hanya boleh dapat lebih kurang 5 jam screen on time sahaja. 4 ke 5 jam sahaja. Okay, dalam keadaan bateri yang lebih kurang 90, dia punya health bateri itu lebih kurang 91% kalau menggunakan Eco bateri itu. Alright. Dan bila bateri kecil maka dengan itu so yang ni memang selalu kena bawa lah. Yang ni aku tengok dekat grup Pixel ramai yang beli. So aku pun beli yang ni. Harga dia RM54-55 dan memang support. Okay, dia tulis PD. Sebab apa? PD adalah untuk power delivery. So dia support USB-C. Okay, yang ni USB-C ni.
Okay, korang boleh charge daripada direct daripada USB-C, daripada power bank ke handphone. Dan kalau untuk charge power bank ni pun korang boleh direct. Okay, ni USB-C. Okay, yang ni kabel brand Ugreen. Okay, macam ni direct. Okay, kalau nak charge korang ambil, korang terus cocok kat sini, boleh charge terus. Okay, yang ni dalam 60 sekali dengan post, brand ROCK, ROCK, right. Sebab bateri kecil, so maka power bank ni memang sentiasa kena ada lah. Seterusnya adalah handset ni dekat Malaysia tak ada Google Official Store. So kalau ada problem untuk contohlah handset ni ada spare part problem, mungkin agak susah nak cari. Itu satu hal, sebab dia tak ada official store dekat Malaysia. Okay, official store paling terdekat pun Singapore. Dan spare part dia kalau dekat group, ada beberapa orang yang memang pandai lah untuk baiki ni dekat area KL lah. So korang boleh cari diorang dalam group tu, untuk dia specialist lah untuk handset ni, untuk tukar bateri, tukar skrin. So korang boleh cari diorang. Dan kedai-kedai biasa mungkin agak sukar untuk cari dia punya spare part. Itu antara kelemahan yang ada pada handset ni. Dan last sekali adalah yang aku perasan, dia punya charging speed agak slow. Aku pun tak pasti kenapa. Kadang-kadang untuk full charge handset ni boleh mencecar sampai 2 jam setengah. Mungkin handset, tak tahulah, mungkin handset ni dah problem ke, tak pasti, sebab second hand kan. So kita tak tahu macam mana pengguna sebelum ni guna handset ni. Satu lagi yang aku dapat tahu tentang handset ni ialah handset ni yang aku dapat ni adalah refurbished set. Dia boleh check kan, kita ambil dia punya email number dan kita check dekat laman web Google tu. Ada laman web khas untuk check warranty dan sebagainya. Bila aku check handset ni, aku dapat tahu handset ni adalah set refurbished. Okay, aku rasa itu sahaja sedikit sebanyak. So maaf kalau ada silap bicara. Okay, dan ada apa-apa pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah. So itu sahaja. Assalamualaikum.